Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap. Bahagia Tuan Pengurusi, jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih diberi kesempatan lah untuk malam ni untuk bersama kita menyambung bacaan kitab Khuluqul Muslim dalam bab keteguhan akidah. Yang kita dah sampai ke penghujung bab lah ni. InsyaAllah dalam masa dalam sekali atau dua kali pertemuan lagi kita akan selesai bab yang inilah keteguhan akidah. Kita dah baca banyak lah ya. Jadi insyaAllah kita sambung lah malam ni. Seorang Muslim yang ingin menjadikan diri dia kuat. Kuat ni maknanya kuat dalam agama lah. Kuat berpegang dengan agama. Ya, maknanya kuat dari segi keyakinan, keimanan, akidah, keteguhan semualah. Ya, teguh akidah. Kita dalam bab keteguhan akidah. Nak jadi kuat macam mana? Mereka mesti menjauhkan diri dari melakukan maksiat. Itulah yang merosakkan keimanan kita ni ialah maksiat. Ya, benda-benda yang berdosa. Dan juga menjaga diri dengan menempuhi cara hidup yang diredai. Ya, carilah kita belajar ni, maknanya kita nak tengok mana cara yang baik, mana panduan yang betul. Ya, pertama dalam bab lah, dalam kitab yang kita baca ni, kitab akhlak. Ya, jadi untuk apa? Untuk kita nak tengok bagaimana kalau dalam hidup ni kita nak betulkan. Fudail bin Iyad, kalau tuan biasa dengar. Fudail bin Iyad ni dia salah seorang ahli tasawuf. Ya, ahli tasawuf yang terkenal lah. Juga dianggap waliullah. Fudail ni satu hari dia test. Dia tanyalah, dia berbual, dia bersembang. Dia jumpa dengan seorang lelaki, dia tanya, berapa dah umur? Ya, umur tuan sekarang ni dah berapa dah umur ni? Jawab lelaki tu dah 60 dah. Ya. Lelaki tu jawab umur dia 60 dah. Fudail kata, "Oi, dah lama dah tu. Panjang dah usia ni. 60 tu, bukan 80. Panjang dah usia ni. Maknanya baki yang tinggal sikit je lagi ni." Kan? Baki kita yang tinggal sikit je lagi. Dan tak lama lagi kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Ya. Maka lelaki tu pun termenung dan dia pun spontan sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maknanya kita nanti akan kembali pada Allah. Fudail kata, bagi orang yang fahamlah ucapan tu, Fudail kata, ya, dia akan merasa dia ni semakin dekat dengan Tuhannya dan dia perlu bersedia. Dia perlu apa? Dia perlu ambil langkah berjaga-jaga. Macam tu lah lebih kurang. Jadi lelaki tu kata, macam mana saya nak buat sekarang? Ya, saya nak kena buat apa sekarang ni? Maka Fudail kata, apa yang tinggal ni, baki yang ada ni, ya, umur kita ni maknanya makin singkat ni, bukan makin banyak ni, bukan makin sikit tinggal ni. Fudail kata, baki yang ada ni, tak tahu berapa banyak ni, gunakan untuk kamu baiki dan kamu elokkan. Baiki apa? Baiki dengan apa yang kita lakukan, ibadah kita, dan kita tambah baik, tambah elok ibadah kita. Ya, maknanya kita ni tuan-tuan dululah, ya, maknanya sebelum ni bukan ngaji datang masjid ni kan. Dulu kita macam-macam, usaha kata masjid, semayang pun banyak tinggal. Ya. Kita baikilah. Ya, kita baiki yang kurang dulu. Dulu balik umur 15, katakan. Kita umur 15 tahun.
Sekarang ni 60. 45 tahun. Masa mula-mula muda zaman budak-budak baru nak naik dewasa tu, mana kita ni sangatlah kan. Banyak tinggal. Kan, banyak tinggal. Sedangkan bila dah masuk balik ni, kita telah dikira mukallaf yang diletakkan, diberatkan dengan hukum. Bila balik saja kita ini dikira sebagai orang yang diberatkan dengan hukum. Maknanya apa? Buat benda yang disuruh dapat pahala, tak buat berdosa. Sebelum balik tak ada. Buat ke tak buat ke tak ada masalah. Tapi bila dah balik dia dipanggil mukallaf. Lelaki mukallaf yang diberatkan dengan hukum. Jadi boleh jadi banyak kita tinggal. Katalah kita ambil masa usia kita mula balik umur 15. Yang lain tu ketepikan dulu. Umur 15 tu dah ada tinggal dah. Bermakna apa? Bermakna daripada umur 15 sampai 60 tu, dalam kitab amal kita ditulis berdosa sebab tidak buat yang fardu. Sampai sekarang umur 60 ni masih ditulis berdosa sebab tidak buat yang fardu. 45 tahun kita amal kita ditulis dengan yang berdosa. Jadi kata Fudail, baikilah sekarang. Ni masa kita ni ada baki ni, kita perbaiki yang ditulis berdosa tu. Bagaimana cara? Dengan cara kita buat balik, cover balik, qada balik contohnya. Solat boleh qada, puasa boleh qada. Bila qada yang 45 tahun ditulis berdosa, Allah padam. Sebab kita dah cover balik. Itu makna baiki. Maknanya baki kita ni berapa tahun lagi tinggal, berapa masa je lagi tinggal ni. Kita gunakan tu, baiki balik. Mana yang dapat? Jangan fikirlah saya dulu banyak sangat ni nak tinggal ni, macam mana nak cover? Buat selagi mana kita boleh buat dulu. InsyaAllah yang belen-belen tu, atas kesungguhan kita buat tu, insyaAllah Allah berikan keampunan. Itu maknanya Fudail kata sekarang ni baki yang ada ni baiki dan perelok macam mana kita tambah baik dari segi ibadah kita. Ibadah kita ni sama je tuan-tuan ke saya. Kita buat, katalah kita ambil solat lah, Quran ke apa tu lagilah kan. Solat tu banyak benda kita silap dalam solat ni. Banyak benda yang kita solat ni tak clear ataupun tak sempurna. Kadang-kadang kita solat, terutama solat seorang lah, tamakninah pun tinggal kan. Allahu Akbar, rukuk, sami Allah liman hamidah, tak sempat berhenti pun, laju. Tu dah jadi kebiasaan. Tiap kali sembahyang seorang, sembahyang sunat ke sembahyang fardu, begitu laju. Solat tapi tidak menyempurnakan tamakninah. Sekarang kita elokkan. Dulu memang sebelum-sebelum begitulah. Sekarang ni baki yang tinggal, Fudail kata elokkan. Maka bila kita solat sekarang ni, kita sabar, rokok, berhenti, paling tidak pun untuk kita baca tasbih. Islam ni dia mudah. Kalau kita ni perlu masa yang tergesa-gesa, yang nak cepat sangat, cukup kita sebut subhanallah, itu pada kita makninah dah. Allahu Akbar, subhanallah, bangun balik. Tak lama pun, 2 saat je. Itulah masa yang paling cepat kita boleh buat. Tapi kalau kita rokok terus bangun, maka tidak ada kesempurnaan dalam solat. Sekarang tambah baik, elok. Kita baca Fatihah selama ni, kita baca pun kadang-kadang baca tu sebutan tu ada yang disebut, ada yang tak disebut. Bismillah contoh kan, sebutan kita tu tenggelam timbul. Sekarang kita sempurnakan balik sebutan tu, baca dengan baik. Ni sebab baki yang ada sikit sangat dah ni. Itu kata Fudail, nasihat dia kepada orang yang dah berumur. Macam tuan-tuan, macam saya dia pun dah berumur, tapi tuan-tuan lagi berumur. Saya masuk 50-an, tuan-tuan dah masuk 70-an. Kalau dari segi logik, tuan-tuan dulu. Kalau saya dulu, nasib lah kan. Jadi baki tu maknanya tuan-tuan lagi sikit. Tapi umur ni kita tak tahu kan. Boleh kira umur yang lanjut tu dia lebih dulu. Kadang-kadang yang muda yang pergi dulu kan. Maknanya kita ni makin hari makin tahun, kita dah masuk awal Muharram ni kan. Awal Muharram kita dah masuk ni, maknanya dah baki kita dah makin sikit. Jadi sekarang ni kita tu, mana yang kita dah kita terlepas dulu,
kita ganti balik. Mana yang kita sekarang ni kita buat dalam keadaan yang tidak berapa baik, kita tambah baik. Kita baca Quran tak mungkin tak sedap, tak berapa elok. Rasa diri ni nak semakin hari semakin baik. Bukannya baca hari ni tajwidnya tunggal langgar, besok baca tegur bertajwid. Memang tak boleh. Ansur, sedikit tambah baik. Ya, itu maknanya. Semakin kita baiki, perelok kalau makin elok. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan kita membaiki apa yang kita buat itu, di akhirnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita usaha nak tambah baik. Itu dia maknanya, ya. Jadi bagi orang mukmin begitulah kita ni. Orang mukmin dia akan kuat walaupun usianya semakin meningkat, tetapi keimanannya makin kuat berdasarkan apa? Disebabkan atas usaha dia nak perbaiki, tambah baik keimanannya. Orang yang tidak berakhlak, pada hakikatnya dia tidak mempunyai kekuatan. Orang tu kalau badannya, tubuhnya sasa, tegak apa semua, tapi akhlak tidak ada. Sebenarnya dia bukanlah orang yang baik, dia adalah orang yang berpenyakit. Dia bukan penyakit pada fizikal nampak kuat, tetapi hatinya berpenyakit. Ya, walaupun pada zahirnya dia kelihatan, dia kelihatan hebat. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Ghazali, seperti mana yang Allah peringatkan kepada umat Nabi Hud. Ya, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ni anak kepada Sam. Ayah dia nama Sam bin Nuh. Maknanya apa? Nabi Hud ni cucu pada Nabi Nuh. Generasi kedua selepas Nabi Nuh. Kita tahu kan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh apa? Segala yang ingkar pada Allah semua kena tenggelam. Umat Nabi Nuh yang ingkar, yang tak nak ikut Nabi Nuh, Allah tenggelamkan dalam banyak besar. Siapa yang selamat? Hanya pengikut-pengikut. Ya, antaranya anak Nabi Nuh, Sam. Sampai cucu Nabi Nuh, Hud, dah balik semula ingkar pada Allah. Baru 2 generasi. Tuan-tuan, anak cucu, masuk generasi cucu dah ingkar balik. Tapi kita kena ingat, umat Nabi Nuh dulu Allah panjangkan usia. Ya, kita umur 70-80, dia 700-800. 2 generasi tu tak tahu, mungkin panjang masa dia. Ya. Jadi mereka ni zaman Nabi Hud, umat Nabi Hud ni dah balik semula menyembah berhala. Ya, 2 berhala yang mereka cipta, mereka jadi sebagai sembahan, dinamakan sebagai berhala Samud Al-Hattar. Samud dan juga berhala Al-Hattar. Al-Hattar ni berhala yang mereka buat, yang tu yang mereka sembah. Allah utuskan Nabi Hud untuk dakwah. Bawa, ajar mereka ni balik semula pada Allah. Ya, bagi penerangan. Ya, bagi dakwah ni, kuat dakwah ni. Tapi tak ada yang terima. Dakwah Nabi pun orang tak terima. Apa pula kita AJK masjid, orang pergi masjid tak nak datang, kita kecewa. Ni Nabi Rasul pun Allah manusia tak boleh nak terima. Siap dengan mukjizatnya, tunjuk bukti ada, tapi tetap juga tidak beriman. Mereka tetap tak mau ikut. Maka Allah datangkan balak pada mereka dalam bentuk kemarau yang sangat panjang. Datang musim kemarau yang panjang, habis semua. Tumbuhannya habis. Bila tumbuhannya habis, binatang ternak pun habis. Binatang ternak nak makan apa? Tumbuhan tak ada, habis. Maka sekali lagi Nabi Hud alaihissalam bagi lagi peringatan, seperti mana dalam surah Hud cerita, Nabi Hud cerita dalam surah Hud, ya, Allah sebut balik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilahi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kaumku semua, Nabi Nuh kata, wahai kaumku semua, mintalah ampun sekarang ni. Kita dah musim kemarau ni, teruk sangat kemarau ni. Sekarang minta ampun kepada Tuhan kita ni. Siapa? Allah. Kemudian dah minta ampun, balik semula, kita taat balik seperti mana atuk kita dulu, Nabi Nuh. Ya, kita taat balik pada Allah.
supaya dia menghantarkan kepada kamu hujan lebat, nak turun, nak hilangkan kemarau ini, turun hujan lebat, serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruan aku ni, aku ajak ni, jangan tolak, terima ni ajakan yang betul, ya, dengan terus melakukan dosa. Janganlah dosa tak apa, sembah berhala juga. Nabi Hud dah kata dah, jangan ni, ikutlah ni apa yang aku cakap ni, yang dah betul, jangan buat dosa lagi. Dosa tu maksud apa? Sembah berhala lagi. Tapi apa yang berlaku? Walaupun dah didatangkan dengan kemarau yang panjang, yang teruk, mereka tetap menyembah berhala, ya. Degil ni tetap macam tu, keyakinan dia tak ada pada dia itu yang betul, ya. Mereka tetap juga tak mau ikut, maka Allah datangkan bencana yang kedua, musibah yang kedua. Yang pertama tadi kemarau panjang, tak taat juga, maka Allah datangkan bencana yang kedua berupa angin kencang yang sejuk, ya. Allah datangkan angin kencang, angin yang kuat selama 8 hari 7 malam. Angin tu tak berhenti, ya. Angin yang kuat dan sejuk. Tiba-tiba datang musim sejuk. Sedangkan ni bukan negara sejuk. Umat Nabi Hud ni, dia tinggal kat mana? Dekat selatan semenanjung Arab, dekat Yaman. Di tanah dipanggil Hadramaut. Yaman tu bawah sekali kan, bawah Arab Saudi tu Yaman. Tapi dia sebelah menghala ke timur. Negara umat Nabi Hud ni, Yaman timur, antara Yaman dengan Oman sekarang ni. Itu tempat Nabi Hud ni. Itu bukan tempat sejuk. Itu cuaca dia macam Malaysia, Khatul Istiwa. Lebih kurang je. Kita mana pernah sejuk. Tapi Allah datangkan angin yang kencang dan juga sangat sejuk. 7 malam Allah tu, 8 hari 7 malam Allah datangkan angin tu, mati semua, habis semua. Sebelum Allah datangkan bencana yang kedua ini, Allah telah berikan bayangan kepada Nabi Hud, dan Nabi Hud bawa pengikut dia yang beriman pada Allah ni berlindung tempat yang selamat. Jadi yang selamat siapa? Pengikut Nabi Hud. Yang lain-lain degil yang masih menyembah berhala ni, Allah padamkan. Mudah je bagi Allah, ya. Allah nak musnahkan satu kaum tu yang degil ni, mudah je, ya. Kita ni pun nak musnahkan, mudah je. Datangkan kemarau, datangkan bencana alam, datangkan penyakit, mudah. Ketika itu kita tak dapat nak halang, ya. Umat Nabi Hud pakailah baju tebal macam mana pun, ya, buatlah tempat panas sekalipun, tapi angin yang sejuk tu tidak dapat ditahan. Kita mungkin kata tak apalah, kita kat rumah ada aircon kita tu kalau panas kita sejukkan, kalau kita sejuk kita buka temperature dia besar 30, panas lah. Tapi kena ingat, kalau Allah nak datangkan bencana datang macam tu, masa yang sama itulah aircon rosak, masa yang sama itulah black out. Apa nak buat? Macam-macam, ya. Ini dia Allah datangkan, ya. Ini diperingatkan macam mana, ya, Allah uji umat nabi-nabi dahulu, ya. Allah uji nabi tu dengan umat dia, ya. Nabi tu Allah uji dengan keadaan yang menyahut seruan itu sangat sedikit. Semua nabi begitu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita baru sambut Ma'al Hijrah. Tuan-tuan tahu tak, Ma'al Hijrah atau Nabi Hijrah pada tahun ke-13 Nabi dilantik sebagai Rasul. Maknanya 13 tahun Nabi duduk di Mekah, dakwah kepada ahli keluarga je tu, sahabat kawan-kawan yang dah biasa ni. 13 tahun. Berapa ramai yang beriman? Berapa ramai yang menunjukkan berikrar ataupun yang menerima surat Nabi sallallahu alaihi wasallam? 13 tahun. 70 orang je. Di Mekah 70 orang. 70 orang bagi 13 berapa orang? 5 orang je setahun yang beriman. Kalau kita ke average lah, ke purata kan, 5 orang je setahun. Itu yang hasil. Sedangkan
Nabi macam-macam ada mukjizatnya. Tetapi Allah tidak tunjuk di situ. Allah tangguhkan 13 tahun sebagai satu ujian, sebagai satu kekuatan kepada Nabi untuk terus berdakwah. Dan akhirnya pada tahun ke-13 Hijrah, ya, Allah datangkan satu kaum daripada tempat lain, iaitu daripada Madinah Al-Munawwarah, yang menerima Nabi, ya, yang menunjukkan bai'ah, ikrar untuk menerima dakwah Nabi, dan mereka bawa balik, mereka pun berdakwah pada tempat mereka. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, orang Madinah dah ramai dah menerima Islam. Dalam masa yang singkat 2 tahun saja, orang Madinah yang memeluk Islam lebih ramai daripada yang ada di Mekah. Sebab apa? Sebab Allah buka tempat bukan di situ, di Madinah, ya. Sedangkan kalau di Madinah itu, kalau fikir logik, lagi susah pada Mekah. Madinah ni nak dakwah lagi susah. Sebab apa? Sebab di Madinah ni, dia ada orang Arab situ daripada 2 kabilah yang besar. Kabilah besar tu apa? Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dah beratus tahun tak bertegur, tak boleh ngam. 500 tahun berperang. 500 tahun, bukan satu jangka masa yang singkat. Dah berperang, bergaduh, duduk satu tempat tapi tak boleh ngam. Sentiasa bergaduh. Dan mereka peperangan terakhir sebelum Nabi hijrah tu hanya beberapa tahun sebelum Nabi hijrah. Beberapa tahun sebelum Nabi hijrah, mereka dah berlaku satu peperangan antara Aus dan Khazraj, dipanggil peperangan Bu'us. Bu'us ni Ba'asu ni makna bangkit, ya. Dalam peperangan Bu'us ni, daripada Bani Aus dan juga Bani Khazraj ni, ramai ketua-ketua mereka terbunuh dalam peperangan tu, ya. Macam mana mereka boleh bersatu? Macam mana mereka bersatu? Kalau kita tengok sejarah, ya, ceritakan orang Arab Aus dengan Khazraj ni, mereka ni ditipu oleh orang Yahudi. Di Madinah walaupun ada Aus dan Khazraj, tapi juga ada orang Yahudi. Ada 3 kaum Yahudi, Bani, dipanggil Bani yang besar. Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Kainuqa. Ni 3 populasi Yahudi yang ramai di Madinah. Kisah Bani Nadir ni Allah cerita dalam surah ada satu surah Allah turunkan untuk menceritakan tentang Bani Nadir yang Allah arahkan mereka ni dibunuh, diperangi. Apa nama surah tu? Allah senang. Ya. Orang Bani Quraizah, dia berpura-pura menyokong Bani Aus. Pura-pura dia buat perjanjian. Kalau berlaku apa-apa kat kamu, kamilah akan bantu. Kami bekalkan senjata, kami akan bantu. Bani Quraizah. Manakala Bani Nadir dengan Bani Kainuqa, mereka beri jaminan sokong orang Khazraj. Konon-konon akan cover, bekalkan senjata apa semualah, bekalkan bantuan apa semua dah. Tapi bila berlaku peperangan Bu'us tadi, mereka biarkan. Orang Aus dan Khazraj ni saling membunuh. Menyebabkan Aus dengan Khazraj jadi lemah ketika itu. Lepas peperangan tu, orang Aus, orang Khazraj jadi lemah sebab ketua-ketua mereka ramai dah terbunuh. Ketika itulah orang Yahudi ni mula menunjukkan tarikh mereka sebenar. Mereka mula bercakap mengugut orang Aus dan Khazraj. Dan antara kata-kata mereka yang menimbulkan ketakutan kepada orang Aus dan Khazraj ialah mereka kata apa? Mereka kata, kamu tahu tak, dalam masa terdekat ni akan datang seorang rasul pada kami. Orang Yahudi cakap, dalam kitab kami dah ditulis dalam masa terdekat ni akan datang seorang rasul yang akan memimpin kami. Kalau rasul tu dah datang besok, kamu semua ni habislah. Kamu semua ni akan jadi seperti orang Ad dan juga orang Samud, kaum Nabi Soleh. Kamu akan jadi macam tu, ya. Jadi menimbulkan rasa takut. Asal mereka ni nak bantu. Tapi bila dah lemah orang Arab, baru mereka tunjukkan siapa mereka sebenar. Itu, ya, sejarah dah cerita dah macam tu.
Apa yang berlaku? Kemudian bila musim haji yang tahun ke-11 tahun ke-12 Hijrah. Tahun ke-12 Hijrah, ya. Di tahun ke-11 tu, sebelum tu, tahun 11, 12, 13. Tahun 11 Hijrah, ya, orang Arab ni, Aus dengan Khazraj ni, mereka ni kalau musim haji pergi haji. Cuma haji mereka dengan cara jahiliah lah. Bukan macam kita sekarang ni, ya. Nabi SAW daripada mula dilantik sebagai Rasul, setiap tahun bila musim haji, Nabi akan pergi jumpa dengan kabilah-kabilah yang datang. Sampai kabilah yang baru sampai, Nabi akan pergi dakwah, bawa Islam, cerita tentang Islam ni. 11 tahun Nabi berdakwah, tak ada satu kabilah pun yang terima. Bukan tak ada Nabi pergi, semua Nabi pergi. Dengar je kabilah ni baru sampai, Nabi pergi dulu, jumpa, cerita, ya. Dan kebiasaannya mereka berpura-pura je berminat. Tunjuk, okey, boleh, bagus ni, ya. Tapi rupanya mereka tak terima. Sebab bila Nabi beredar saja daripada berjumpa kabilah ni, musyrikin Mekah akan datang pula jumpa. Dia akan cerita, jangan ikut, tu Muhammad tu tak ada, kami pun tak ikut dia, apa pula kamu nak ikut? Mula mencucuk dengan jarum-jarum ni. Jadi 11 tahun tak ada yang ikut. Tapi pada tahun ke-11, Nabi SAW datang mengunjungi kabilah tadi, orang-orang Madinah tadi. Orang Madinah ni bila jumpa Nabi, bercerita, Nabi cerita tentang Islam ni, yang mereka dengar cerita daripada orang Yahudi tu, ada pada Nabi ni cerita tu. Sebab orang Yahudi ni mereka faham siapa Nabi tu, bagaimana ke fizikal Nabi, bagaimana perwatakan Nabi. Bila mereka tengok, ini macam orang Yahudi cerita, ni orang ni macam orang Yahudi cerita, ya. Pada tahun 11 Hijrah, mereka tunjukkan minat, mereka kata, Rasulullah, tahun depan kami datang lagi, kita akan buat satu perjumpaan khas. Masuk tahun ke-12 Hijrah, mereka datang, kali ini datang dalam 13 orang, ya. Kuranglah, mereka macam tu datang, orang Aus dengan Khazraj sekali, padahal mereka tak ngam. Kali ini mereka datang jumpa Nabi, dan berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabatul Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Dalam perjanjian Aqabah ni, mereka berjanji apa? Mereka berjanji mereka tak akan sekutukan Allah, mereka tak akan membunuh anak, mereka tak akan mencuri. Ni dari segi akhlak Nabi ajar, jangan buat benda-benda buruk tu. Mereka pun berjanji tak buat. Habis musim haji, mereka balik, Nabi utuskan bersama mereka ni seorang sahabat, ya. Nabi hantar sahabat seorang ikut mereka balik, Mus'ab bin Umair, untuk bawa Islam dekat Madinah. Mus'ab ni anak muda, mungkin bayar imam kita tadi tu, muda sangat lagi, tapi dah diutus sebagai ulama berdakwah pada orang Madinah. Bila dia sampai di Madinah, Mus'ab ni bukan diterima bulat-bulat. Mus'ab ni diterima dan juga ditolak. Yang terima, yang tolak lagi ramai. Dan Mus'ab ini pernah diancam bunuh. Di Madinah, dia bawa Islam ni, Mus'ab ni pernah diancam bunuh, dibawa pedang hulur kat dia ni. Dah ancam nak bunuh dah. Mus'ab. Macam mana kritikalnya penerimaan. Ya. Sejarah cerita macam mana Mus'ab ni bergantung dengan ayat-ayat Al-Quran. Bila diancam bunuh ni, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyebabkan orang nak bunuh tu jadi lemah. Tu, ya, dah berlaku. Maknanya ayat Al-Quran ni dia menundukkan orang. Ada ayat-ayat tertentu, ya. Mus'ab bacakan menyebabkan orang yang nak bunuh ni tadi jadi lemah, tak boleh buat. Masuk musim haji yang ke-13 kenabian, bukan hijrah, kerasulan Nabi, 13 tahun kerasulan Nabi, tahun ke-13 datang lagi orang Aus yang Khazraj. Kali ini lebih ramai, bukan 73 orang, ya. Dan kali ini mereka berjanji apa? Dipanggil Al-Aqabatus Tsani, ya, perjanjian Aqabah yang kedua, ataupun perjanjian atau juga perjanjian Aqabah tu juga dikenali sebagai perjanjian Aqabatul Al-Harbu, perjanjian Aqabah istihar perang.
Perjanjian Aqabah tu perang dipanggil. Kenapa dia kata perjanjian Aqabah untuk perang? Sebab dalam perjanjian itu orang Aus dan Khazraj, orang Ansar ni, mereka berjanji pada Nabi untuk mempertahankan Nabi dengan nyawa mereka. Ni ikrar mereka. Mereka akan pertahankan Nabi, akan lindungi Nabi dengan nyawa mereka. Dan selepas perjanjian Aqabah yang kedua ni, barulah Nabi pergi hijrah. Sebab apa? Dah ada jaminan. Barulah Allah perintahkan Nabi hijrah ke Madinah. Ya, bila Nabi hijrah, Nabi disambut, dilayan. Ya, dan orang Yahudi tadi akhirnya tunduk dan juga di bawah kekuasaan Islam. Itu dia. Yang maknanya para Nabi ni pun bukan mudah, bukan senang. Kita tengok Nabi SAW pun 13 tahun, 70 orang je. Tuan-tuan buat MLM, setahun 100 orang masuk. Kalau ada pengalaman lah kan. Macam tu lah. Tapi begitulah. Getirnya, susahnya. Ya. Rasulullah SAW ingin supaya umatnya menghiasi diri dengan mentaati Allah serta menunaikan kewajipan yang diperintahkan Allah. Ni. Ya, apa yang Nabi bawa tu untuk apa? Untuk kita dekat kepada Allah. Ya. Baginda menjelaskan bahawa orang yang memperoleh kebesaran, jika buat kebajikan, orang yang dapat kuasa, jadi pemimpin, menang pilihan raya. Contohlah. Nabi tak ada lah tu kan. Dia contoh. Ya, siapa yang memperoleh pangkat, kebesaran, apa semua, dia kena buat kebajikan. Dan juga dia jangan ikut hasutan syaitan. Hasutan syaitan apa maknanya? Jadi pemimpin bukan cara kita nak menanamkan kebencian antara kita. Kita kena satukan orang. Contoh. Kan? Okay? Kita kena sayang orang. Kita tengok para pemimpin. Nabi SAW. Kan? Contoh. Mana ada contoh lain? Nabi lah kita contoh. Nabi dengan sahabat-sahabat. Nabi sayang sahabat tu. Luar biasa. Luar biasa Nabi sayang. Ketika dalam satu kisah ketika musim musim kemarau. Kita biasa dengar cerita ni. Musim kemarau. Ya, musim kemarau tu maknanya tanaman tak menjadi. Dia bukan kemarau tu maknanya tak ada air langsung. Ni maksudnya ketika itu tanaman-tanaman tidak menjadi. Sahabat-sahabat tanam kurma, tamar, ya, dan juga menternak. Jadi buah tidak berapa jadi, binatang pun tak berapa sihat. Semua dalam susah. Ya, semua dalam susah. Nabi pun susah. Nabi pun terpaksa mengikat perut sebab menahan lapar. Bagaimana ada seorang sahabat datang, kesian tengok Nabi, datang bisik kat telinga Nabi, "Ya Rasulullah, jemput datang rumah saya." Sebab di rumah saya ada satu bekas susu kambing. 1 jak lah kita kata. Ya. Saya ada simpan 1 jak susu kambing, jemput datang untuk Rasulullah minum. Bisik kat Nabi. Ya. Apa Nabi buat? Nabi panggil Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, panggil sahabat-sahabat kita yang ada kat luar ni. Sahabat kita ni ajak pergi minum susu rumah dia. Tak panik sahabat tu. 1 jak je ada rumah, tiba-tiba Nabi kat luar tak ada berapa orang. Geng-geng Abu Hurairah ni, mereka ni digelar sebagai Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ni tak ada rumah, tak ada apa. Duduk di masjid Nabi, 80 orang. Beramai-ramai pergi. Sahabat ni tadi yang bawa tu dah tak tentu arah dah. Nak cakap pada Nabi tak jadi, cancel tak jadi kan. Kata, "Ya Rasulullah, cancel dah Rasulullah, ramai sangat tak cukup." Tak sampai hati, tapi dia balik juga. Dalam keadaan yang serba tak kena. Nabi perasan. Nabi kata, "Bawa susu tu, bagi kat Nabi." Ya. Bila dibawa tu, Nabi doakan. Doa. Dan dengan keberkatan Nabi, cukup susu tu diminum oleh 80 orang. Macam mana cara? Nabi tuang, lagi pegang jak, Nabi tuang dalam satu cawan. 1 gelas aja, 1 cawan. Bagi orang pertama minum. Kemudian dah habis 1 gelas tu, orang kedua pula minum. 1 jak dengan berkah doa Nabi tadi, 80 orang tadi sempat minum. Habis semua buah minum, semua dah puas, baru Nabi minum. Nabi minum gelas yang sama, orang yang terakhir. Mana lebih VIP?
Mana lebih VIP kalau kita nak banding lah kan. Itu Nabi contoh. Ni contoh dikatakan bila kita jadi ketua, kita sebagai pemimpin, kita tunjuk kasih sayang kita. Ya. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Dah orang dah raih kan, meja VIP tolak tepi. Boleh je. Boleh je kan. Kitalah yang membetulkan masyarakat. Dalam memberikan penjelasan mengenai perkara ni, ya, Nabi SAW memberi perumpamaan dalam hadis sebagai berikut. Kita habis hadis ni lah, ya. Lepas kita berhenti. Ini Nabi cerita. Nabi cerita bagaimana ketika mula-mula dunia ini dijadikan. Ya, ketika bumi ni Allah jadikan. Masa bumi jadi kita belum ada, manusia tak ada, binatang tak ada. Ketika mula-mula bumi ni jadi dalam keadaan kering, kosong. Bumi ni dulu mula-mula Nabi cerita dijadikan dalam bentuk kosong, bulat begitu je. Tak ada bukit, tak ada lurah gunung, tidak ada gaung. Ya, tak ada laut, tak ada air. Mula-mula bumi dijadikan begitu je, kosong, bulat begitu je. Ada satu hadis, lamma khalaqallahu al-ard ja'alat tamidu wa takaffa. Saya baca makna dia. Ketika mula Allah ciptakan bumi ni, Nabi kata, bumi dalam keadaan tidak stabil, bergoncang, tak stabil, bergoyang-goyang, ya, bergoncang, dan juga sekejap dia sengit. Mula-mula bumi dijadikan dia begitu. Dia tak stabil, dia bergegar, dia sengit, kejap kiri, kejap kanan. Macam mana? Jangan fikir, sebab kita tak ada zaman tu. Tapi Nabi kata begitu. Kemudian Allah stabilkan bumi ni dengan cara apa? Maka Allah jadikan gunung, naik gunung. Naiklah gunung, ada tempat dinaikkan tinggi, ada tempat diturunkan. Macam sekarang lah, kan, kat dunia ni ada tempat bukit tinggi, gunung, ada tempat jurang dalam. Bukit yang paling tinggi, gunung paling tinggi dikatakan gunung Everest, 8,000 meter, 8 km tinggi gunung tu, 8 km lebih, ya. Tapi jurang yang paling dalam lebih dalam daripada gunung Everest. Dikatakan jurang yang paling dalam di dunia ni jurang yang dekat Filipina tu, jurang jurang Marina dipanggil. Ada satu kawasan laut di tepi Filipina tu, dalam dikatakan itulah jurang dia paling dalam, 11 km. Maknanya kalau letak gunung Everest dalam tu, tak timbul lagi gunung Everest kat air, lagi dalam. Itu sikit lah maknanya. Maka Allah jadikan bukit gunung. Bila Allah jadikan bukit gunung ni, stabil dunia ni, tak bergoncang dah, elok dah. Maka malaikat pun pelik. Malaikat pun bila tengok Allah jadi macam tu, dunia ni dulu mereka tolong jaga, pegang, tak boleh, goncang juga. Bila buat bukit tu, barulah bukit ni dikira sebagai pasak. Gunung, bukit ni diumpamakan seperti pasak bumi. Ya, untuk apa? Meneguhkan, menguatkan bumi. Maka malaikat pun hairan menyaksikan kekuatan gunung-gunung ni. Dan mereka bertanya pada Allah, Ya Allah, ada tak yang lebih hebat pada gunung ni? Ada tak benda yang lebih hebat pada gunung ni? Dah gunung yang besar ni, nampak hebat, lepas tu boleh stabilkan bumi, hebat sangat dah. Ada tak lagi lebih hebat? Allah kata ada. Apa dia? Mereka tanya, apa dia yang lebih hebat pada gunung? Allah kata besi. Besi lebih hebat pada gunung. Sebab apa? Dengan menggunakan besi, gunung tu pun runtuh. Kan? Bukit cantik-cantik tu dekat apa? Dekat nilai tu, bukit yang besar tu, ditarik dengan apa? Dengan excavator apa semua, makin runtuh dah bukit tu. Contoh, besi lagi kuat daripada gunung. Ada lagi. Malaikat berkata, kalau macam tu, besi lah paling kuat. Ada lagi tak yang lebih hebat daripada besi? Allah kata ada. Apa dia? Malaikat tanya. Api. Api lah lebih hebat. Sebab besi macam mana pun dibakar dengan suhu yang kuat, dia lebur, cair dia. Api lagi hebat. Ada tak lagi lebih hebat pada api? Ni malaikat nak tahu. Ni pertanyaan malaikat. Ni cerita oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi.
Ada lagi Allah kata yang lebih kuat daripada api tu apa? Air. Air lebih kuat. Api marak macam mana tu? Siram dengan air. Padamlah api tu. Oh, air lagi kuat. Mereka kata, ada lagi tak lebih kuat pada api ni yang Allah ciptakan? Makhluk apa lagi yang lebih kuat daripada air? Allah kata ada angin. Air ni berkumpul-kumpul, angin tolak tempat lain. Angin lagi kuat daripada air. Maka bertanya, ada lagi tak makhluk yang Allah cipta lebih kuat daripada angin? Allah kata ada. Apa dia? Sambung minggu depan. Ada, iaitu manusia itu sendiri. Allah kata yang lebih hebat daripada angin tadi ni ialah anak Adam, yang mana kalau dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia pun tak perasan. Itu yang lebih hebat. Maknanya begitu hebatnya dia punya rasa ikhlasnya. Maknanya apa? Kita sedekah, satu kita sedekah orang tak tahu. Satu kita bagi sedekah, kita bukan nak tunjuk pada orang. Satu makna dia. Satu lagi kita sedekah, kita tak ingat balik sedekah kita tu. Kita kalau bagi sedekah kita ingat. Minggu lepas saya masuk dalam tabun RM10. Ingat tabun Jumaat. Orang yang hebat ni, bila dia beri sedekah, dia lupa dah dia beri sedekah tu. Dia pun tak perasan, ada ke saya bagi? Itu hebatlah tu. Kita, kau dulu susah aku bagi. Kan? Dulu kau susah, akulah yang tolong. Kita mengingatkan balik. Tapi kalau kita nak jadi hebat, bila kita beri apa-apa sumbangan, tinggalkan, lupakan. Jangan kita ungkit balik, jangan kita rasakan balik apa yang kita beri itu. Jadi Allah kata anak Adam yang bila dia beri sumbangan sedekah, tangan kanan, tangan kiri tak perasan. Bukanlah makna tangan tu makna tangan begini, maknanya kita beri tadi begitulah maksudnya. Kita beri bukan dengan cara kita nak semua orang tahu, dengan rasa riak, dan juga dalam satu lagi dalam keadaan kita nak mengungkit-ungkit balik apa yang kita bagi. Sedekah yang kita bagi, kalau kita ungkit balik tu hilang pahala. Kita bagi bantuan orang, maka kita balik. Kita ungkit, maka dia akan hilang pahala. Sebab tu bila kita bagi, jangan kita biasakan. Kita ni kadang-kadang berbahasa tu nak dalam keadaan bahasa yang lembut, tapi kadang-kadang makna tu tak kena. Apa dia? Saya tolong kau hari ni sebab kau susah. Mana tahu aku susah kau nak tolong, kan? Ini bukan kata-kata orang yang seperti disebut ni. Bila kita beri, kita tidak mengharapkan ucapan, kita tak mengharapkan balasan, dan juga tidak mengharapkan wala syukura, dan tidak mengharapkan ucapan thank you. Kita bagi, orang tak ucap terima kasih pun tak apa. Saya bagi ni sebab siapa? Bukan kerana saya nak apa? Nak menunjuk-nunjuk, dan juga bukan sebab saya nak mengharapkan ucapan terima kasih. Kita kalau orang kita bagi orang tak terima kasih, marah kita. Terima kasih pun tak nak, kan? Tak ada, sebenarnya tidak. Itulah dia, wallahu alam. Inilah antara pengajaran yang dibuat. Maknanya kita ni adalah makhluk yang hebat yang Allah jadikan. Lebih hebat daripada semua yang ada. Tak ada makhluk yang lebih hebat daripada manusia. Tetapi juga kita boleh jadi makhluk yang paling rendah, paling buruk. Seandainya kita tidak menjaga akhlak dan juga kita tidak menjaga keimanan, maka buruklah kita. Tetapi tuan-tuan ni orang yang menjaga. Tuan-tuan ni orang yang hebat, lebih hebat pada gunung. Jangan pula sok pergi kat gunung, tepuk gunung, aku lagi hebat pada engkau. Pening pula orang mendengar, kan? Pelik pula. Jadi maknanya begitulah kita. Wallahu alam. Takat inilah untuk malam ni. Mudah-mudahan perkongsian yang tak seberapa panjang ni memberi manfaat untuk kita bersamalah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud dan jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.